Kek TV KPM. Topik yang kita akan pelajari pada hari ini ialah usaha-usaha ke arah kemerdekaan. Murid-murid di rumah boleh merujuk buku teks sejarah tingkatan 4 pada halaman 170 sehingga 179. Okey, baiklah cikgu. Mungkin kita boleh tahu apakah dia standard pembelajaran kita pada hari ini. Okey, boleh cikgu. Aiman. Saya teruskan ya Aiman. Silakan. Okey, standard pembelajaran pada hari ini ialah 11.11 itu memeriahkan latar belakang idea negara merdeka. 11.12 menerangkan penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum, manakala 11.13 menjelaskan pembentukan sistem ahli. Boleh kita teruskan, cikgu? Ya, saya teruskan. Saya teruskan dengan latar belakang idea negara merdeka. Bagaimanakah idea negara merdeka dibawa masuk ke tanah Melayu? Bagaimanakah wujudnya idea tersebut? Ini berlaku kerana perkembangan politik antarabangsa dan serantau yang mempengaruhi gelombang politik negara kita pada waktu itu. Jadi mereka mempunyai idea bagaimana untuk memerdekakan tanah Melayu. Dan tercetusnya idea-idea tersebut sehingga terbentuknya pertubuhan, pergerakan parti politik mengikut tempoh masa tertentu. Okey, saya teruskan, Aiman. Silakan, cikgu. Saya mulakan dengan tahun 1938 adanya Kesatuan Melayu Muda atau dalam akronimnya dikenali sebagai KMM. Dipimpin ataupun diasaskan oleh Ibrahim Haji Yaakob. Apa yang diperjuangkan oleh KMM sebenarnya? Okey, KMM memperjuangkan kemerdekaan tetapi melalui konsep Melayu Raya. Apa itu Melayu Raya? Itu persoalannya. Okey, Melayu Raya inilah merupakan satu penyatuan bangsa dan dunia Melayu berdasarkan aspek persamaan daerah, darah, kebudayaan dan bahasa dan dibentuk menjadi satu rumpun yang kita kenali sebagai Melayu. Tapi lama-kelamaan KMM diharamkan. Okey, seterusnya pada tahun 1945 adanya Parti Kebangsaan Melayu Malaya di bawah pimpinan 3 orang tokoh, Dr. Burhanuddin Helmi, Ishak Haji Muhammad dan Ahmad Bustaman. Apa yang diperjuangkan? Okey, mereka memperjuangkan semangat kebangsaan dan bekerjasama dengan kaum lain. Maksudnya, Tanah Melayu merupakan terdiri pada masyarakat yang majmuk. Mereka inginkan kerjasama antara kaum Melayu, Cina dan India, 3 kaum utama ketika itu, supaya wujudnya perpaduan dan membolehkan Tanah Melayu merdeka. Okey, seterusnya pada tahun 1946 kita dapat lihat banyak pertubuhan, pergerakan dan parti politik yang tumbuh ketika itu. Maksudnya kesedaran semakin meningkat ketika itu, Aiman. Okey, contohnya adanya Angkatan Pemuda Insaf yang dikenali sebagai API, Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, Pergerakan Pemuda Melayu, United Malaysia National Organisation atau dikenali sebagai UMNO, Parti Kebangsaan Melayu Labuan dan Malayan Indian Congress atau dikenali sebagai MIC. Okey, terlihat satu persatu. Okey, saya mulakan dengan Angkatan Pemuda Insaf yang disingkatkan sebagai API. Kalau kita lihat perkataan API itu sendiri, kita boleh tahu bahawa mereka punya semangat yang berkobar-kobar untuk memperjuangkan kemerdekaan. Okey, di bawah pimpinan Ahmad Bustaman, memperjuangkan idea negara merdeka, menekankan pemerintahan demokrasi dan dasar ekonomi yang mengutamakan rakyat serta keadilan sosial. Okey, apa yang berlaku? Apa yang tindakan dilakukan oleh Angkatan Pemuda Insaf? Okey, mereka bertindak dengan mengeluarkan satu risalah yang diterbitkan pada bulan Disember 1946. Dengan menggunakan slogan Merdeka dengan Darah. Okey, itu dia slogan yang dikeluarkan. Okey, mereka meneruskan kemerdekaan dengan secara terbuka dengan kaedah lemah lembut. Tetapi namun begitu, mereka akan meneruskan secara kekerasan jika terpaksa. Okey, kita kena faham kat situ. Kekerasan jika terpaksa. Tetapi untuk peringkat ini mereka meneruskan dengan secara lemah lembut, perundingan. Tetapi jika terpaksa akan berlakulah kekerasan.
Sehingga kan apa yang berlaku kepada api diharamkan juga. Okey, seterusnya kita ada Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak di bawah pimpinan Datu Patinggi Abang Haji Abdillah. Okey, menentang penyerahan Sarawak kepada British kerana mahu Sarawak menjadi negeri merdeka. Mereka nak Sarawak menjadi merdeka, bukannya diserahkan kepada pihak British. Okey, kerana apa mereka tak nak diserahkan kepada pihak British? Kerana ini bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Okey, seterusnya adanya Pergerakan Pemuda Melayu pada tahun 1946. Okey, bertujuan mendapatkan kemerdekaan penuh dengan Sarawak. Okey, apa yang mereka buat? Setiap surat mereka yang dikeluarkan ada catatan merdeka untuk menunjukkan bahawa pergerakan ini memang inginkan kemerdekaan. Okey, manakala pada tahun 1946 juga adanya United Malay National Organisation UMNO dan sampai hari ini pun masih ada. Di bawah pimpinan siapa? Datuk On Jaafar. Inginkan apa? Kemerdekaan, hak bangsa Melayu dan kedudukan Raja-Raja Melayu. Mereka berjuang menggunakan slogan Hidup Melayu dan seterusnya bertukar kepada slogan Merdeka. Maksudnya, Tanah Melayu ke arah kemerdekaan. Mereka memperjuangkan kemerdekaan. Okey, seterusnya adanya lagi Parti Kebangsaan Melayu Labuan atau dikenali sebagai PKML, itu singkatannya, di bawah pimpinan Tengku Nordin dan Zakaria Khan. Okey, apa tindakan mereka buat untuk menentang penjajah? Okey, yang pertama, mereka tidak bekerjasama dengan penjajah. Yang kedua, mereka menuntut dimerdekakan daripada British. Mereka nak Sabah dimerdekakan daripada pihak British. Dan mereka melaungkan perkataan Hidup Melayu Merdeka dalam penulisan surat. Ini membuktikan mereka begitu bersemangat dan memang mereka inginkan kemerdekaan bagi negeri Sabah. Okey, seterusnya adanya Malaya Indian Congress, MIC. Okey, MIC meletakkan objektif untuk bekerjasama dengan kaum lain dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan Tanah Melayu. Itu objektif ataupun tindakan MIC. Ingin dapatkan kemerdekaan tapi dengan cara bekerjasama dengan kaum lain. Maksudnya kaum Melayu dan kaum Cina. Okey, seterusnya pada tahun 1947 kita ada Hizbul Muslimin, iaitu bertujuan mencapai kemerdekaan Tanah Melayu sebagai negara Islam. Inginkan kemerdekaan dan jadikan Tanah Melayu sebagai negara Islam. Dan seterusnya pada tahun 1949 kita ada Malayan Chinese Association, MCA, di bawah pimpinan Tan Cheng Lock. Begitu juga dengan MIC. MCA juga inginkan kemerdekaan dengan cara wujudnya perpaduan kaum ataupun kerjasama kaum antara Melayu, Cina dan India. Sebab apa perlu wujudnya perpaduan tersebut? Supaya wujudnya keharmonian dan perpaduan. Kerana British telah menetapkan syarat. Kemerdekaan akan diberikan jika adanya perpaduan di Tanah Melayu. Itu mesej yang disampaikan oleh British. Okey, seterusnya 1951 adanya Parti Islam Setanah Melayu atau dikenali sebagai PAS. Okey, di bawah pimpinan Dr. Burhanuddin Hal Elmi yang juga merupakan yang dipertua PAS. Tujuannya ialah bercita-cita membina satu negara dan bangsa yang teguh dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi tunggal. Mereka nak bahasa Melayu ni dijadikan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi yang tunggal. Tak ada bahasa lain tunggal. Satu-satunya ialah bahasa Melayu. Dan kemerdekaan bagi PAS ialah Tanah Melayu merdeka dengan menjalankan hukum Islam. Seterusnya 1951 kita ada juga Independence of Malayan Party, IMP, melaksanakan idea Tanah Melayu untuk Malayan. Okey, pemikiran Datuk On Jaafar terarah kepada perpaduan kebangsaan. Masih sama, iaitu berkaitan dengan perpaduan. Okey. Saya mulakan dengan sesi soal jawab
bersama murid-murid saya atas talian. Boleh, Aiman? Silakan, cikgu. Okey. Soalan yang pertama, namakan pertubuhan yang mencetuskan idea negara merdeka pada tahun 1946. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Okey, siapa tu? Okey, Saya. Aziz. Okey. Antara pertubuhan tersebut ialah Angkatan Pemuda Insaf, Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, Pergerakan Pemuda Melayu, United Malay National Organisation atau yang dikenali UMNO, Parti Kebangsaan Melayu Labuan, yang terakhir adalah Malayan Indian Congress atau dikenali MIC. Okey, terlihat betul ke tak jawapannya? Betul ke tak tu? Okey, Aiman. Okey, jawapannya tepat. Okey, Wow. ini antara pertubuhan ataupun parti politik ataupun pergerakan yang muncul pada tahun 1946. Okey, kita bergerak kepada soalan yang kedua, Aiman. Silakan, cikgu. Ke Aiman nak baca? Boleh juga saya baca, cikgu. Boleh, Aiman. Nyatakan idea negara merdeka yang dicetuskan Kesatuan Melayu Muda KMM. Okey, siapa nak jawab? Angkat tangan. Saya. Okey, dipersilakan Alisha. KMM di bawah pimpinan Ibrahim Haji Yaakob ni cikgu, mereka memperjuangkan kemerdekaan tanah air melalui konsep Melayu Raya. Kita tengok betul ke tak jawapannya. Okey, ada yang ingin teruskan untuk memberi jawapan seterusnya? Okey, Una, Saya nak disilakan. tambah, cikgu. Okey, boleh. Idea ini merupakan penyatuan bangsa dan dunia Melayu berdasarkan aspek persamaan daerah, darah, kebudayaan dan bahasa yang menjadi satu rumpun yang sama iaitu Melayu. Okey, jawapannya pun tepat. Itu konsep diperjuangkan ialah Melayu Raya, iaitu penyatuan bangsa dan dunia Melayu berdasarkan aspek persamaan daerah, darah, kebudayaan dan bahasa. Okey, tepat sekali. Okey, ada lagi soalan. Okey, saya baca pula, Aiman. Boleh? Silakan, cikgu. Okey, nyatakan tujuan perjuangan pergerakan pemuda Melayu dan tindakan. Ada dua soalan dekat sini. Satu tujuan, satu lagi lah apa tindakannya. Okey, siapa nak jawab? Angkat tangan. Silakan. Silakan. Saya. Okey, Daniel, teruskan. Okey. Tujuan perjuangan pergerakan tersebut ialah untuk mendapatkan kemerdekaan penuh Sarawak. Ini dibuktikan melalui catatan merdeka dalam surat menyurat PPM. Okey, ada yang ingin menyatakan apa tindakannya? Saya, cikgu. Okey, dipersilakan Aziz. Tindakan yang diambil ialah menubuhkan Perkataan Sulit Rukun 13 serta Rukun 13 nekat membunuh Gubernur, pegawai British dan Datu Melayu yang menyokong penyerahan Sarawak. Okey, tengok jawapan tepat ataupun tidak. Okey, jawapan tepat. Okey, itu tujuannya. Mendapatkan kemerdekaan penuh Sarawak. Apa tindakannya? Membuat catatan merdeka dalam surat menyurat. Dan yang kedua, menubuhkan Pakatan Sulit yang kita kenali sebagai Rukun 13. Dan pakatan ini bernekat untuk membunuh Gubernur, pegawai British, Datu Melayu yang menyokong penyerahan Sarawak. Okey, ada lagi tak soalan? Cuba kita tengok. Okey, kita teruskan dengan soalan kebat. Okey, nyatakan nilai yang boleh diambil daripada pemimpin pertubuhan dan parti politik. Siapa nak jawab? Okey, silakan. Saya. Okey, Alisha, teruskan. Nilai yang boleh diambil dari pemimpin pertubuhan dan politik ialah semangat perjuangan yang tinggi, berani dan kerjasama. Semangat perjuangan yang tinggi itu dapat dilihat daripada pemimpin tersebut yang berjuang berhabis-habisan dengan pelbagai cara walaupun menghadapi rintangan seperti Dr. Burhanuddin Al-Helmi bersama-sama Ishak Haji Muhammad yang berjuang untuk mendaulatkan hak rakyat dalam politik, ekonomi, agama, sosial dan kebudayaan. Selain itu, terdapat juga nilai kerjasama yang boleh dicontohi, iaitu MCA di bawah pimpinan Tan Cheng Long berusaha untuk menyatukan masyarakat Cina dan bekerjasama dengan semua kaum di tanah Melayu dalam keadaan harmoni untuk kemerdekaan tanah Melayu. Okey, kita akan lihat betul tak jawapan Alisha. Okey, kita lihat ya.
Okey, ini adalah nilai yang diperolehi hasil perjuangan pertubuhan, pergerakan dan parti politik yang dinyatakan oleh Alicia. Saya rumuskan yang ialah 3. Yang pertama, semangat perjuangan yang tinggi. Yang kedua, mempunyai sifat berani. Dan yang ketiga, mempunyai kerjasama yang utuh antara satu sama lain. Ini antara nilai-nilai yang boleh dicontohi dalam kehidupan kita pada hari ini. Semangat perjuangan yang tinggi, berani dan juga kerjasama. Didik TV KPM